am yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Surah Az-Zukhruf ayat 23. Yang bermaksud adakah mereka yang membahagikan rahmat Tuhanmu, kami yang membahagikan di kalangan mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami angkatkan setengah mereka kedudukan daripada setengah yang lain, supaya setengah yang lain mengambil manfaat daripada setengah yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Sebahagian manusia mengambil sebahagian yang lain, yang berharta mengambil faedah, tenaga dan khidmat daripada yang tidak berharta. Yang lebih banyak harta mengambil faedah yang kurang daripadanya. Mereka yang mempunyai modal keuangan dan banyak yang banyak tidak dapat menyuburkan hartanya tanpa penglibatan mereka yang kurang harta dan tidak berharta, tetapi ada ilmu, pengalaman dan tenaga. Begitulah yang kaya makan, minum, berpakaian, daripada kerja titik peluh, petani, nelayan dan pekerja yang miskin. Mereka mempunyai keuangan yang banyak itu akan jadi membeku tanpa penglibatan pihak yang tidak ada wang. Industri kecil dan sederhana menjadi nyawa dan tenaga buat industri yang lebih besar. Begitulah struktur yang diatur oleh Allah dalam kehidupan bermasyarakat di bidang ekonomi, dan begitulah juga bidang-bidang yang lain di kalangan bangsa dan negara. Juga berbeza hasil produktiviti yang memerlukan bermasyarakat di peringkat antarabangsa. Ibn Khaldun mengatakan al-insan madaniyun bitab'i, manusia itu bertamadun mengikut tabiat. Tamadun berasal dari Madinah. Madinah makna dia bandar, tempat manusia berkumpul. Tidak mungkin bagi seseorang manusia menghasilkan sehelai baju. Dia seorang yang tanam kapas, dia seorang yang pital benang, tunggu kapas masak dalam keadaan bertelanjang. Tak mungkin. Dia semua, dia tanam kapas, dia yang buat cangkur, dia yang pital benang, dia tak mungkin. Mesti ada pembahagian tugas di kalangan manusia. Dan ada yang jadi petani, nelayan, peniaga, dan mereka perlu berhimpun di bandar yang dinamakan Madinah. Mereka berkumpul di bandar untuk menukar di antara satu sama lain. Ini tamadun, bandar, tempat berkumpul manusia. Hadarah, tempat hadirnya manusia berkumpul, dan bandar meningkat kepada metropolitan, hubungan antara satu bandar dengan bandar yang lain sehingga ke peringkat antarabangsa. Ini kehidupan tabi'i dalam masyarakat yang kita kena sedar. Dengan sebab itu rakyat termiskin adalah penyumbang kepada yang kaya. Kalau semua kaya tak ada bekerja, takkan yang kaya tu nak kerja sendiri di kilang? Mesti ada yang miskin, mesti ada petani. Ini pembahagian yang menggunakan hikmat yang Tuhan buat. Yang penting ialah kita bertimbang rasa di antara satu sama lain. Mereka yang menipu, menindas, tamak, monopoli dan berbagai cara negatif terhadap kegiatan pusingan harta dalam masyarakat adalah kalangan si zalim yang wajib dia menteraskan dalam masyarakat. Di sinilah hikmahnya Islam mengharamkan perkara-perkara tersebut yang disenaraikan berbagai perkara yang diharamkan seperti riba, gharar, istighlal dan lain-lain. Perkara yang dihalalkan pula lebih banyak. Sebenarnya teori ekonomi ciptaan manusia mengandungi unsur-unsur ini, unsur-unsur yang diharamkan. Mustahil ianya dapat menyelesaikan masalah ekonomi walaupun mempunyai kekayaan yang melimpah ruah dan ramai yang bijak-bijak. Inilah punca keruntuhan komunisme dan bermulanya keruntuhan liberal kapitalisme, sama ada yang bersifat negara ataupun antarabangsa. Negara komunis seperti China yang besar memecahkan ideologi mereka kepada ekonomi bebas, dan Barat yang terlalu bebas liberal kapitalisme dengan kerakusannya tanpa belas kasihan sedang memakan diri sendiri dengan kemelesatan ekonomi yang makin parah. Saya ingin menarik perhatian tentang keuangan Islam. Aktiviti keuangan Islam seperti perbankan Islam yang mula menunjukkan peranannya hari ini hendaklah diberi ruang yang seluas-luasnya supaya mengambil alih secara konvensional, bukan menumpang. Dalam masa yang sama hendaklah mewujudkan pengawas syariat yang benar-benar bebas dan adil serta ikhlas, tanpa dipengaruhi anasir yang boleh merosakkan imej Islam yang sebenar. Lahirnya kesedaran kepada perlunya keuangan Islam menjadi alternatif mula berkembang dengan pesat sehingga di peringkat dunia disebabkan oleh yang pertama, kegagalan teori Barat yang berorientasikan kebendaan semata-mata sehingga melampaui keperluan rohani dan hilangnya mesra masyarakat.
Pendekatan ini sangat bercanggah dengan naluri manusia sehingga menghilangkan kasih sayang di kalangan keluarga, bangsa dan sejagat. 2. Sentimen agama dan moral kembali kepada masyarakat, termasuk di kalangan bukan Islam yang juga menentang, menzalimi dalam bidang ekonomi. Pencapaian yang melonjak cepat kepada keuangan Islam berlaku dengan pesat, sehingga terkini berlaku pertumbuhan dan percambahan dalam bidang ini dilaporkan oleh media ekonomi. Sekarang sudah ditubuh 300 bank dan institusi keuangan Islam di seluruh dunia. Diramalkan meningkat kepada 20% dalam masa 3 tahun yang akan datang. Satu kajian melaporkan sistem ini dikendalikan oleh 173 mas'ul dalam bidang keuangan Islam, mencecah keuangan sejumlah perhitungan trilion USD, merupakan jumlah yang besar. 60% umat Islam yang hidup dalam negara barat dikatakan berminat kembali kepada keuangan Islam kerana mereka melihat sendiri kebejatan kemungkaran ekonomi barat. Bagaimana dengan tanah air umat Islam sendiri? Mereka lebih wajar perlu kembali pada sistem Islam. Peranan perbankan Islam hendaklah mengikut definisinya yang sebenar, bukan sahaja tidak melakukan muamalah riba dalam aktiviti simpanan dan pinjaman, dengan menjadi pengantara di antara mereka yang mempunyai wang, yang menjadi penyimpan, dengan mereka yang mampu mengembangkannya dalam aktiviti ekonomi melalui pinjaman yang diberi oleh bank. Dalam masa yang sama, kegiatan ekonomi itu juga hendaklah dalam perkara-perkara yang halal dalam segala aspeknya, dan memilih aktiviti ekonomi yang menjadi penyumbang kepada kehidupan rakyat, seperti peranan dalam industri halal, hub, program mengatasi masalah kemiskinan, melaburkan harta wakaf dan sebagainya. Aktiviti perbankan Islam hendaklah diluaskan dalam segala muamalat Islam. Jangan hanya membanyakkan dalam bidang baik bersama dengan adil saja. Muamalat kewangan Islam memerlukan R&D sebagaimana aspek-aspek lain, kerana memerlukan pembaharuan, tajdid. Jangan menjadi jumud, tidak mampu menghadapi cabaran dan perkembangan semasa dalam bidang ekonomi dan keuangan. Di sini perlu diketahui, pertama, jangan hanya bergantung pada sumber tradisi, hanya kepada saham, hartanah dan produktiviti yang telah sedia ada, tanpa ciptaan baru yang bijak sehingga dapat berlumba dengan pihak-pihak lain. 2. Institusi keuangan Malaysia jangan hanya bergantung kepada pelaburan negara teluk, seperti yang aktif dalam pasaran sukuk, sehingga sekarang mencecah pada 47 bilion USD mengikut laporan Al Jazeera, sehingga mencapai 2/3 dari pasaran sukuk dunia. Saya lihat melalui internet. Terima kasih kepada Parlimen, sempat baca di Parlimen untuk melihat internet. Pencapaiannya hebat, tetapi ingat, kesempatan jangan dianggap kekal. Maka hendaklah diambil kesempatan ini bagi membantu sumber yang lain. Malaysia mencapai 2/3 pasaran sukuk. Ini sangat hebat. 2/3 pasaran sukuk dunia berada di Malaysia. Dan kita bergantung sukuk, kita ambil kesempatan untuk menjana ruang-ruang yang lain. Yang ketiga, jangan hanya terlalu jumud dengan muamalah al-baik bersama dengan adil sahaja, sehingga seperti tonggak kepada bank Islam. Tak ada lagi yang lain. Di sana masih banyak muamalat yang perlu dilaksanakan, seperti mudarabah, al-qirad, al-qardul hasan, jual beli salam, jual beli bertangguh, jual beli, bayar dulu, barangnya tak ada lagi, pembeli sanggup menyebutkan sifat-sifat barang yang dikendak oleh penjual, sanggup menyebut sifat-sifat barang dan melaksanakan sebagaimana dikendak oleh pembeli. Ini ada dalam kitab fiqh. Muzara'ah yang berkait dengan membantu petani, musaqah, musyarakah dan lain-lain. Naklah dikaji banyak ruang-ruang, bukan saja bank bersama dengan ajil, banyak lagi lain. Yang keempat, jangan hanya bergantung daripada simpanan kenaikan harga minyak, kelapa sawit, getah, biji timah dan lain-lain. Perlu diperbanyakkan sumber-sumber yang lain. 5. Jangan hanya berkisar dalam menghasilkan wang yang banyak tanpa hasil barangan dan khidmat yang banyak rakyat dan umat. Kalau duitnya banyak, makanannya tak ada, kenderaannya tak ada, kita tak boleh makan kedarah duit itu. Mesti ada barang dia, ada benda dia. Peranan perbankan Islam hendaklah dipanjangkan sehingga ke dalam perjuangan memerdekakan negara daripada penjajahan ekonomi melalui perbankan secara konvensional yang ada kaitan dengan rakyat antarabangsa, yang hanya berfikir untuk mengambil faedah daripada kita dan tidak banyak memberi faedah pada kita. Di sana wujudnya penyangak keuangan di peringkat antarabangsa, peringkat nasional, yang kerjanya tidak berkhidmat untuk negara dan rakyat,
tetapi mengambil faedah untuk diri mereka sahaja tanpa bertimbang rasa. Kalangan ini termasuk dalam senarai yang dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kamu beri kepada orang-orang yang bodoh mengendalikan harta. Allah tidak menjadikan mereka tonggak kepada ekonomi. Yang bodoh ni mengikut tafsir-tafsir yang lalu, kanak-kanak yang belum balik, orang gila. Sekarang ni bukan saja kanak-kanak, bukan saja orang gila, termasuk orang yang bijak, yang pandai, tapi jadi penipu dan penyangka. Mereka juga adalah merupakan ancaman, merupakan orang-orang yang bodoh dalam tindakan. Sebenarnya penyangak-penyangak ini lebih sapih, lebih bodoh daripada kanak-kanak ini, kerana kesan negatif pada ekonomi lebih buruk dan parah, bukan sahaja kepada negara, bahkan kepada diri mereka sendiri. Akhirnya orang tak percaya pada mereka.